Assalamualaikum. Selamat jumpa lagi di channel Cikgu Aziz. Hari dalam siri selongkar ilmu melukis, saya akan memberi sedikit pendedahan berkaitan dengan cara kita melukis pokok. Ya, ramai yang tidak begitu yakin untuk melukis pokok. Tapi hari ini saya buat perkongsian tentang cara untuk melukis pokok dan mungkin sedikit rumput dan semak samun begitu ya. Okey, untuk melukis daun pokok kita ambil asasnya dulu, iaitu seakan-akan bintang ya. Tapi sebenarnya ialah merupakan pucuk-pucuk daun ya, serumpun daun. Ya, cuba lihat yang mana saya buat hasilkan. Ya. Cuba rutinkan latihan untuk menghasilkan serugi mana yang saya buat di sini ya. Ya. Okey, bila tangan anda sudah agak biasa, marulah kita buatkan batang pokoknya. Okey, kita buatkan batang pokoknya. Janganlah terlalu lurus sebab ya, supaya nampak pokok itu lebih dinamik ya. Berbanding kalau kita lukis lurus, dia akan nampak seakan-akan pokok yang dibuat gitu ya, dicipta oleh manusia, tapi tidak hadir secara semula jadi di kehidupan sebenar kita ya. Okey, bolehlah gunakan pensel 2B, 3B atau 4B ya. Saya tidak menggalakkan para pelajar menggunakan pensel-pensel agak keras untuk pada peringkat permulaan ya. Contohnya seperti 3H, 2H, HB atau B ya. Sebab anda cenderung untuk memberi tekanan kepada mata pensel ya, ketika anda melukis. Kesannya kertas akan mengalami dalam bahasa mudanya terluka lah ya. Anda membuat tekanan kepada kertas itu akan menghasilkan jalur-jalur atau seakan-akan parit ya. Dan bila dipadam, kesan itu masih kekal di situ. Ya, bila anda buat kanton, anda akan terjumpa kembali garisan itu tadi. Dan garisan ini ataupun lurah ataupun parit ini, jalur-jalur ini agak sukar ditutup ya, pada ketika kita menghasilkan tahun nanti. Okey, ini batang pokoknya dan kita aplikasikan bentuk daun yang tadi kita buat ya, yang sebagaimana saya tunjukkan pada awal tadi. Dan susunlah dalam bentuk segitiga ya, segitiga ya. Kerana kalau kita melukis, kita menggunakan formula segitiga ini, dia lebih dinamik ya, lebih dinamik, lebih natural ya, berbanding anda melukisnya dalam bentuk segi empat ataupun bulat ya. Bulat tu okey sedikit lah, tapi bentuk segitiga adalah the best bagi saya lah ya. Ada kawasan yang rimbun, ada kawasan puncaknya ataupun putih daun-daun muda ya di bagian atas. Okey, saya letakkan kesan cahaya matahari itu datang dari belah kanan, maka bayangnya saya letak di sebelah kiri ya, sebelah kiri batang pokok itu. Okey, kita lorekkan di situ. Kita boleh gunakan pensel 4B ya untuk dapatkan garisan tone yang lembut ya, dan untuk menghasilkan bentuk batang pokok itu seakan-akan 3 dimensi. Okey, kita lorikan hingga ke atas kawasan-kawasan yang cantik untuk kita hasilkan shadow ya, ataupun bayang pokok itu ya. Pastikan dia berlawanan dengan arah cahaya. Okey, sama juga dengan daun pokok, kita tambahkan lagi. Nah, nanti kita akan gelapkan kawasan-kawasan yang terlindung ya, kawasan-kawasan yang terlindung. Kita tambahkan sedikit rumput di bahagian bawah pokok ya, dan kita nanti akan buatkan shadow di situ ya, shadow ataupun bayang ya, untuk menunjukkan bahawa matahari agak berada di atas dalam 45 ke 70 darjah. Okey, kita tambahkan sedikit lagi bahagian atas dalam bentuk segitiga yang walaupun tidak sama ya. Nampak ya, dia lebih natural ya bila kita buatkan dalam bentuk segitiga. Okey, shadownya di bawah saya tambahkan shadow itu ya, kesan bayang pokok ya, berlawanan dengan arah cahaya.
Boleh gunakan pensel 4B dengan 6B. Angkatkan sedikit pensel itu, pegang di hujung dan cubalah lorek secara perlahan-lahan. Jangan beri tekanan yang kuat pada pensel ya. Lorek dia perlahan-lahan dan secara lembut ya. Sebab bayang selalunya wujud dalam kehidupan sebenar kita dia dalam keadaan yang lembut ya, bukan keras dan kasar ataupun hitam. Dia tidak totally hitam ya, tidak sepenuhnya hitam. Hanya bagian-bagian tertentu. Bayang yang berdekatan dengan subjek akan kelihatan lebih gelap berbanding yang bayang yang sudah agak jauh pada subjek. Okey, seterusnya saya buatkan sebatang pokok lagi. Satu jenis pokok lagi yang agak lurus, tegak. Ya, bagaimana saya hasilkan ranting, lihat ya. Saya lorekkan dan kawasan yang ranting ataupun dahan bertemu dengan pangkal pokok utama tu, saya tebalkan garisan di situ. Ya, tebalkan garisan itu dan saya bentukkan batang pokok itu sebagai agak real ya, sebagaimana pokok yang wujudlah di kehidupan kita yang sebenar ya. Okey, lorekkan di sebelah kanan kerana matahari masih lagi saya kekalkan berada di sebelah kanan. Bayang itu di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Okey, nampak kan? Dahan itu bila dia berdekatan atau bersambung menjadi cabang, saya tebalkan di situ. Saya tebalkan di situ ya, supaya dia nampak logik, logik lah. Ya, okey, saya bagi bentukkan shadownya lagi. Ya, dalam bila anda sudah menguasai, anda boleh lagi membuat jalur-jalur pada batang pokok itu dan rekahan-rekahan pada batang pokok itu. Okey, rantingnya tu kita buatkan dia secara bebas ya. Cuba isikan ruang dalam bentuk yang logik ya, bentuk yang logik ya, bentuk yang semula jadi, seakan-akan semula jadi ya. Okey, tarik perlahan-lahan. Dan anda harus ingat ya, pokok ini tumbuh walaupun batangnya sengit, daunnya akan membuat timbangan pada pokok itu untuk mengelakkan berat tidak tertumpul pada bahagian yang bengkok, mengakibatkan pokok itu akan rendah. Pokok itu akan mengimbangi keadaan berat yang ada pada pokok itu. Jadi daunnya diletakkan pada sebelah kiri. Jadi cubalah menghasilkan daun itu seakan-akan seimbang dengan kedudukan pokok itu. Barulah dia kelihatan normal ya, kelihatan menarik ya. Walaupun tidaklah kita boleh katakan dia sebagai satu imbangan yang simetri ya, tapi imbangan-imbangan yang logik, yang tidak simetri tapi logik ya. Okey, saya sambungkan sedikit lagi dahan dia. Okey, supaya nampak real, nampak semula jadi. Okey, sebentar lagi saya akan buatkan daunnya pula ya. Okey, masih saya gelapkan lagi kawasan yang berbayang ya, berbayang. Okey, saya akan mulakan dengan penghasilan daun ya. Okey, anda boleh lihat di bawah. Okey. Daunnya sama dengan teknik yang tadi, seakan-akan bintang lah ya, bintang ataupun sekumpulan daun ya. Kalau kita melihat daun pokok ubi ya, ubi kayu gitu ya, ataupun kebanyakan daun kurang begini ya, demikian corak daun itu. Cuba rutinkan latihan untuk menghasilkan pucuk-pucuk daun ini, biar semakin banyak, semakin selesa tangan anda ya, karena ia satu proses untuk latihan atau exercise kekuatan jari-jari dan juga membina otot-otot jari dan tangan anda untuk melukis ya. Kan pernah anda dengar juga ya, orang berkata keras tangan dia, tangan keras. Kenapa keras? Karena tidak membuat latihan-latihan. Okey, ini antara salah satu latihan yang baik untuk jari-jari dan tangan kita untuk melukis. Okey, hasilkan dia dalam bentuk segitiga, kumpulkan dalam bentuk segitiga supaya dia nampak real, nampak cantik. Kawasan bawahnya agak lebar, kawasan atas puncaknya dia agak tajam ya. Okey. Cara mengasah pensel yang saya tunjukkan sekarang ini, pensel yang saya gunakan sekarang ini ada saya tunjukkan dalam video sebelumnya ya. Selepas ini nanti insya-Allah saya akan tunjukkan cara-cara mewarna menggunakan warna air dan juga pensel warna.
untuk menghasilkan warna-warna pokok ini. Oke, boleh saksikan terus daun-daun yang saya hasilkan ya. Coba sedapat mungkin dalam bentuk segitiga ya, walaupun tidak kaki sama. Oke, nampak cantik sudah ya, nampak agak natural ya, semula jadi ya. Bentuk segitiga aja, mungkin bawah agak lebar. Oke, seterusnya saya buat satu lagi pokok, boleh ya, di sebelah kanan sekali ini saya buat. Maafkan saya karena pencahayaan di bilik belajar saya ini kurang sedikit ya, kurang baik sedikit berbanding di studio melukis saya ya, karena saya menggunakan pelbagai lampu di sana. Oke, salah satu cari teknik yang saya ingin kongsikan ialah bila Anda membuat ranting, Anda terbalikkan kertas dan tarik ke dalamnya, tarik dari luar ke dalamnya, Anda akan lebih selesa sebenarnya. Ada selesa menghasilkan ranting itu. Kita sudah siap, baru kita pusingkan kembali kertas itu dan kita lihatlah, nampak rantingnya dan nampak bersahaja ya, nampak semula jadi. Oke, kita buatkan di bagian bawah ini pula. Oke, untuk sedikit bayang ya, iya sudah jadi. Dan sebagaimana juga kita belajar berbasikal atau menunggang basikal ataupun membawa kereta, memandu kereta, kita perlukan latihan. Sama juga lukisannya, dan cobalah selalu ya. Kalau pelajar-pelajar saya bertanya, cikgu saya tak dapat melukis dengan baik, dalam seminggu berapa hari kamu berlatih melukis? Saya tanyakan itu pertama kali kalau pelajar-pelajar bertanya ya. Kalau setakat seminggu sekali atau 2 minggu sekali, kamu tidak akan menyelesaikan masalah kamu. Coba sedapat mungkin, seminimal mungkin, dalam seminggu hasilkan 3 lukisan ya, 3 lukisan. Tidak semestinya Anda harus menghabiskan sejam 2 jam untuk menghasilkan satu latihan ya. Cukuplah dalam setiap hari setengah jam, 10 menit untuk menghasilkan karya-karya ataupun setakat latihan-latihan pada tangan Anda. Oke, ini saya hasilkan pula bagaimana menghasilkan rumput-rumput ataupun semak samun ya. Buatkan satu garis untuk memastikan Anda dapatkan horizon ya, bumi ya. Oke, lurus dan luruskannya. Kembali kepada teknik segitiga yang saya bincangkan tadi ya, supaya nampak real. Ada yang rendah dan yang tinggi, jangan sekata sama tinggi ya. Rumput-rumput ini tidak ditanam serentak ya, dia merupakan tumbuh secara alami. Oke, kalau Anda masih di tahap yang sama, kualiti dan kemahiran Anda melukis, cobalah melukis setiap hari ya. Cobalah melukis setiap hari. Ambillah masa luang Anda setengah jam, 1 jam untuk melukis setiap hari ya. Belilah kertas-kertas yang agak tidak mahal ya, yang ada berpalu untuk menconteng atau menghasilkan karya-karya di situ yang sederhana, sebelum Anda menghasilkan karya-karya yang besar yang belum terjual ya. Ramai pelajar saya yang sering mengadu, mengatakan lukisan lain okey juga, tapi potret saya tak dapat juga ya, karena potret agak sukar ya, sebab dia ada mempunyai rujukan, mempunyai bandingan ya, karya dengan gambar ataupun orang sebenar. Jadi kita perlu membuat latihan setiap hari kalau Anda ingin pandai melukis potret. Oke, semak samun, pokok-pokok, pokok 1, 2 dan 3, dan semak samun dan seterusnya ya. Saya nasihatkan Anda latihan ya. Semuanya ini bergantung pada latihan ya. Saya hanya mempercayai bila seseorang itu hebat melukis ya, bakat yang ada pada dia hanya 10% saja ya, 10%. Yang 90% lagi ialah kerja keras ya, pengorbanan, latihan untuk sampai ke tahap karyanya itu. Oke, sekian saja, jumpa lagi di